Sekarang Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dia kata, tempat apa Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal rasuah, terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri. Di Malaysia, kalaulah barisan menteri yang ada ditapis oleh KPK, seko pun tak layak jadi menteri. Bekas menteri itu bertanya saya, Badan Pencegah Rasuah Malaysia MACC di bawah siapa? Saya kata di bawah Perdana Menteri. Saya bertanya balas, di Indonesia KPK di bawah siapa? Dia kata KPK di Indonesia di bawah Tuhan. Artinya badan ini tidak takut kepada sesiapa. Hatta orang kesayangan Jokowi, yaitu Datuk Bandar, Wali Kota Jakarta, dipanggil oleh KPK untuk disiasat, iaitulah Ahok. Inilah perkembangan negara jiran kita selepas reformasi. Bagaimana mereka membuat perubahan? Mereka lawan rasuah dan Indonesia sekarang meningkat maju. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh ketawa, tapi inilah dia Malaysia, tanah airku. Malaysia terkenal dengan sifat pemerintah yang begitu tegas. Sama ada zaman Tengku Rahman, zaman Tun Hussein On, zaman Tun Razak. Badan Pencegah Rasuah digeruni, terutama di bawah Datuk Harun Hashim, yang ditangkapnya menteri besar, menteri-menteri, didakwa di mahkamah dan didapati salah. Sekarang hadirin sekalian, Badan Pencegah Rasuah takut kepada polis. Polis takut kepada Badan Pencegah Rasuah. Kadangkala Badan Pencegah Rasuah disiasat oleh polis. Kadangkala polis disiasat oleh Badan Pencegah Rasuah. Kedua-dua badan ini tidak
berani menyiasat Najib. Betul ke tidak? Polis takut kepada Badan Cegah Rasuah, Badan Cegah Rasuah takut kepada polis, kedua-dua badan takut kepada Najib. Najib pula takut kepada siapa? Najib hanya takut kepada Rosmah. Bapak Menteri ini berkata dia datang tahun lepas ke Malaysia dan makan malam di Seri Perdana bersama Perdana Menteri Malaysia. Isteri Perdana Menteri duduk di sebelah. Isteri Perdana Menteri Malaysia bawa 5 handphone, 5 telefon genggam di hadapan dia. Sekejap cakap telefon, sedang makan ni majlis meraihkan tetamu. Sekejap lagi angkat telefon ini, sekejap lagi angkat telefon ini. Macam bursa saham. Bapak Menteri itu kata barangkali Rosmah ini sedang meluluskan projek-projek kepada orang yang memohon. Setiap kali Rosmah menjawab telefon, angguk kepada Najib, Najib terus mengangguknya. Tanya, bila Rosmah lulus, luluslah Najib. Saudara yang dihormati sekalian, masalah yang kita hadapi, Malaysia sekarang dipermainkan. Di Australia, di Indonesia, di Singapura, di England, sidang mencegah rasuah antara bangsa berlangsung di London. Najib pergi 2 hari selepas itu. Bila kita mempunyai Perdana Menteri yang takut, semua orang pegang dia, pegang bol, maka dia tidak berani buat sesuatu. Kita mempunyai Perdana Menteri yang berada dalam keadaan blackmail, ransom. Perdana Menteri yang jadi hostage, ditawan oleh dunia kerana skandal rasuahnya terkenal seantara dunia. Bukan kata dia takut kepada Perdana Menteri British, bukan takut kepada Perdana Menteri Australia, bukan malu kepada Perdana Menteri Australia, bahkan dia takut kepada Ketua Menteri Sarawak. Betul ke tidak? Bagi saya, hadirin sekalian, saya ulang lagi perkara ini. Apabila hampir 50 orang tak dapat masuk ke Sarawak, terutama sekali bila saya tak boleh masuk, tak apa, siapalah aku? Bagai melukut di tepi gandang, dibuang tidak berkurang, ditambah tidak penuh. Tetapi apabila Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor tak boleh masuk ke Sarawak, bagi saya Perdana Menteri wajib interfere waktu itu. Wajib dia memberi teguran kepada Ketua Menteri Sarawak. Lebih dahsyat lagi, Ketua Menteri, Menteri Besar Azmin Ali tak dapat masuk. Ini perkara yang paling pelik dalam dunia. Nasib baik tak ada immigration untuk masuk Selangor. Kalau tidak, rakyat Sarawak tak boleh masuk Selangor. Tapi saya yakin Yang Berhormat Azmin Ali, kalau ada immigration pun dia tidak akan lakukan kerja bodoh yang dibuat oleh Barisan Nasional.